Sebab apa yang disebutkan, apa yang dikatakan tentang rimah, lembing, disebutkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, diletakkan rezekiku di bawah naungan lembingku. Kehinaan dan kerendahan diletakkan pada orang yang menentang perintahku atau menentang ajaranku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Qatadah bahawa dia bersama Nabi SAW sehingga sampai di salah satu jalan Mekah. Takhallafa, dia ketinggalan di belakang bersama-sama dengan beberapa orang sahabatnya yang mana mereka dalam ihram. Dia sendiri tidak dalam keadaan ihram. Dia pun ternampak seekor himar yang dikaldai hutan. Terus dia naik di atas kudanya. Dia pun minta sahabat-sahabatnya menghulurkan kepadanya cemetinya, tetapi mereka enggan. Dia pun meminta dari mereka lembingnya, mereka enggan. Dia pun mengambil lembingnya dengan sendirinya. Thumma shadda 'ala al-himar, kemudian syadda 'ala al-himar, dia menyerbu ke arah himar tadi. Faqatalahu, lalu membunuhnya. Dan dia pun makanlah. Sebahagian sahabatnya makan daging itu, sebahagian yang lain enggan. Bila mereka mendapatkan Rasulullah SAW, yakni bila mereka dan dengan Rasulullah SAW dalam perjalanan itu, mereka pun bertanya Nabi SAW tentang himar itu. Faqala, Nabi SAW pun bersabda, itu tidak lain adalah makanan yang Allah berikan kepada kamu. Dalam sanad yang satu lagi ni ada sebut begini, Nabi SAW tanya, hal ma'akum min lahmihi syai', adakah sedikit dagingnya lagi pada kamu? Adakah daging himar itu masih ada lagi pada kamu? Yakni kalau ada, bagilah aku, kata. Gitu. Bab maqila fi dir'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab apa yang disebutkan tentang baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baju dalam perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun Khalid, dia telah mewakafkan baju besinya di jalan Allah, yakni untuk jihad fi sabilillah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW berada dalam qubbah, dia berada dalam satu qubbah pada hari Badar, yakni dalam satu kemah. Dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon darimu janjimu dan perakuanmu, janjimu, garantimu, gitu. Ya Allah, jika engkau mahu, engkau tidak akan disembah lagi selepas hari ini. Abu Bakar pun memegang tangannya seraya berkata, cukuplah wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah benar-benar meminta dari Tuhanmu. Wa huwa fid dir'i, pada ketika itu Nabi SAW dalam baju besi, ini pakai baju besi. Fa kharaja, dia pun keluar sambil berkata, sayuhzamul, sambil membaca ayat ini, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Nanti kumpulan itu akan dikalahkan, akan kalah, dan mereka akan berpaling lari, yakni memalingkan belakang. Balis sa'atu maw'iduhum, bahkan janji mereka yang sebenarnya, bahkan as-sa'atu, hari kiamat itulah janji mereka sebenarnya. Was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu balasannya lebih dahsyat,
lebih teruk lagi dan lebih pahit lagi bagi mereka. Ini peristiwa ini berlaku pada hari Badar. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW wafat dalam keadaan baju besinya tergadai pada seorang Yahudi dengan 30 gantang bali. Jadi Nabi SAW gadai baju besi untuk mendapatkan 30 gantang bali, beras bali. Di sini wadir'uhu, baju dir'uhu. Amash berkata dalam sanad dia tu dir'un min hadid. Dalam satu lagi dia kata dir'an min hadid. Yani dia telah menggadai dir'an, sebab dir' itu luas maknanya. Baju biasa, baju labuh boleh. Tapi di sini bukan makna baju labuh biasa ni, tapi baju besi. Itu dia sebut dir'an min hadid berdasarkan riwayat yang lain itu menjelaskan mana-mana riwayat yang menyebutkan dir' saja begitu yang boleh mengelirukan. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, sebenarnya perbandingan orang yang bakhil dan orang yang suka bersedekah ialah seperti dua orang yang memakai jubah daripada besi, yang mana tangan mereka berdua tergantung di leher masing-masing. Bila orang yang suka bersedekah itu mahu bersedekah, ittasa'at alaih, bajunya itu menjadi luas kepadanya sehingga tu'fiya atharahu, menghapuskan kesannya. Ini hadis mukhtasar, hadis ringkas. Panjangnya di tempat lain. Jadi labuh semakin labuh sehingga labuh sampai kaki, menutupi kaki dia. Kalau dia berjalan, baju besi itu sapu bekah kaki dia tu, tapak kaki dia di atas pasir tu sampai begitu labuh. Wa kullama hammal bakhil, dan setiap kali orang yang bakhil itu mahu bersedekah, inqabadat kullu halqatin ila sahibatiha, setiap mata rantai baju besi itu menjadi kemas, wa taqallasat alaihi, dan menjadi semakin kecil kepadanya, wa dhammat yadahu ila taraqihi, dan dua tangannya terpaku ke lehernya itu. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, fayajhadu an yuwassi'aha, orang yang kedekut itu cuba bersungguh-sungguh untuk memperluaskannya, tetapi ia tidak juga luas, yakni bajunya itu tidak menjadi luas. Babul jubbati fi safari wal harb, ini bab jubbah dalam perjalanan dan dalam perang. Diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi untuk hajatnya, untuk menunaikan hajatnya. Ini dalam Ghazwah Tabuk. Kemudian dia datang, saya pun menyambutnya dengan air. Dia pun mengambil air sembahyang. Ketika itu dia memakai baju jubbah Syamiyah, jubbah Syam. Dia berkumur, menghisap air ke hidung dan basuh mukanya. Dia pun nak mengeluarkan tangannya min kummaihi, dari dua lengan bajunya. Fakana dayiqain, kedua-duanya sempit. Dia pun mengeluarkan tangannya itu dari bawah. Faghasalahuma, lalu dibasuhnya dua tangan itu dan disapunya kepalanya. Wa ala khuffai, dan menyapu dua khufnya. Ini bab harir fil harb, sutra dalam perang. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Qatadah bahawa Anas menceritakan kepada mereka bahawa Nabi SAW telah membenarkan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair untuk memakai baju sutra dari kain sutra kerana hikatin kanat bihima, kerana gatal yang mereka alami, Diriwayatkan daripada Anas bahawa Abdurrahman dan Zubair telah mengadu kepada Nabi SAW, yakni ada kutu, pada tubuhnya atau kepalanya, ataupun maksud kutu di situ
sesuatu lah, kuman ke apa ke. Nabi SAW pun membenarkan untuk mereka memakai sutera. Saya melihat sutera itu dipakai oleh mereka dalam satu peperangan. Diriwayatkan daripada Anas lagi, Anas menceritakan bahawa Nabi SAW membenarkan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Al-Awwam untuk memakai kain sutera. Hal ini pun lagu tu juga, cuma ada beza sikit-sikit ya. Nabi SAW membenarkan ataupun rukhsah, dibenarkan kepada mereka berdua kerana mereka mengalami gatal, kerana kegatalan yang mereka alami itu. Bab yuzkar fi sikin, ini bab apa yang disebutkan tentang pisau. Diriwayatkan daripada Ja'far bin Amr bin Umayyah Ad-Damri daripada ayahnya, yakni Ja'far, katanya saya melihat Nabi SAW makan min katifin, paha kambing, yahtazzu minha, di mana dia menghiris sebahagian daripada daging. Thumma du'iya, kemudian dia dipanggil, dijemput untuk sembahyang. Dia pun bersembahyang dalam keadaan tidak berwudu, yakni tidak mengambil wudu yang lain. Dalam riwayat ini, dalam sanad yang satu lagi ini ada tambahan. Zuhri ada menambahkan, iaitu menambahkan apa? Fa'al qasikin. Dia pun mencampakkan, letaklah pisau tu, tinggal pisau tu untuk nak pergi sembahyang. Ini bab apa yang disebutkan tentang peperangan dengan orang Rum. Diriwayatkan daripada Umair bin Al-Aswad Al-Anasi, dia menceritakan bahawa dia datang kepada Ubadah bin As-Samit pada ketika dia sedang singgah di sahil Hims, di tepi pantai Hims, yani di pinggir laut Hims. Wa huwa fi bina'in lahu, ketika itu dia berada dalam satu binaannya, satu khemahnya. Wa ma'ahu Ummu Haram, bersamanya ada Ummu Haram. Qala Umair berkata, Ummu Haram pun menceritakan kepada kami bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda, tentera yang mula-mula dari umatku memerangi melalui laut, yakni meredah laut, qad aujabu, sudah pasti yakni masuk syurga. Ummu Haram berkata, saya pun berkata, wahai Rasulullah, saya di kalangan mereka? Nabi SAW menjawab, engkau di kalangan mereka. Kemudian kata Ummu Haram berkata, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, tentera yang mula-mula dari umatku memerangi Madinah Qaisar, yani bandar Qaisar, maghfurul lahum, diampuni, maghfurul lahum, yani diampunkan untuk mereka ataupun diampuni. Faqultu, saya berkata, ana fihim, saya termasuk di antara mereka wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, la, tidak. Ini Imam Bukhari buat tajuk apa yang disebutkan tentang rimah, yakni lembing. Dia nak cerita di sini lembing itu boleh digunakan lah, maknanya dalam perang. Pada masa itu salah satu alat yang digunakan dalam perang ialah lembing. Apabila perlu boleh digunakan. Dan disebutkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ila rizqi, rezekiku diletakkan di bawah bayangan lembingku. Sini maknanya, yani ada sebut lembing di situ, sebut lembing, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lembing. Dan kehinaan, kerendahan diletakkan ataupun diberikan kepada orang yang menentang ajaranku, menentang ajaranku. Apa saat ni kita sudah terjemah dah belakang saat ni. Ini masalahnya.
Ni apa ni? Riwayat daripada Ibnu Umar ni. Ma qila fil rimah. Itu juzuk yang pertama daripada terjematul bab itu. Juzuk yang keduanya iaitu hadis ini. Hadis Ibnu Umar ini. Yuzkaru an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juzuk yang kedua sebagai bukti kepada apa yang terdapat di dalam juzuk yang pertama terjematul bab itu. Tajuk itu. Dia nak ayatnya ada digunakan lembing lah. Memanglah jelas lah. Kalau tidak ni pun berdasarkan lain-lain, memang lembing itu selalu digunakan lah dalam perang pada masa tu. Cumanya hak ni dijadikan alasan oleh puak-puak missionary dan puak-puak orientalis untuk mengkritik Islam. Untuk mengatakan Islam ini satu agama yang tidak memberi kebebasan beragama kepada orang lain. Islam memaksa orang yang berada di bawah kekuasaan dia supaya memeluk agama dia. Tengok dia kata. Dia kata ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Nabi ni rezeki dia duduk bawah lembing. Artinya kerja dia dah. Supaya orang lain menega, rezeki dia duduk dalam menega tu. Ataupun kerja apa-apa, jawatan apa-apa, dia ni tak perang. Kalaulah lagu ni Nabi SAW ini digambarkan begini, bermakna Nabi SAW ni perang sajalah, kira perang saja, tidak boleh terima orang lain. Patut orang yang menentang ajaran Nabi SAW akan mendapat kehinaan dan kerendahan dalam kehidupan. Yang ni tak ada peluang, tak ada ruang untuk mereka itu naik dan untuk mereka itu hidup mulia. Nabi SAW menghina orang yang duduk di bawah dia. Kalau begitu, tidak ada kebebasan lah dalam Islam ini, dalam negara Islam ini. Kerana apa? Kerana secara tidak langsung, kalau kita terima tu secara tidak langsung, bermakna memaksa orang lah supaya menerima Islam. Kalau tidak terima Islam, hidup dalam keadaan hina, hidup dalam keadaan rendah, tidak mulia. Pada dengan sendirinya orang ada pilih kasih lah. Dengan sendirinya orang akan memilih Islam. Memilih Islam bukan kerana suka kepada agama tu, kerana keadaan dalam masyarakat yang rendah. Selain daripada itu, ni digambarkan paksaan tu, macam ada paksaan tu. Fatuh ni di riwayat ni adalah riwayat yang tidak lengkap. Hak lengkapnya duduk mana? Kalau kita tengok dalam hasyiah tu, cuba kita tengok dulu nombor 8 tu dalam kitab kita ni. Fi ittikhadhi al-Islam, tak apalah tu. Huwa tarafun min hadis akhrajahu Ahmad an Ibni Umar. Ni hadis ni ia adalah sebahagian, secebis daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Begini bunyi hak lengkapnya dengan lafaz bu'ithtu baina yaday as-sa'ah ma'as sayf atau bis sayf. Aku diutuskan sebelum kiamat dengan pedang. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Inilah Imam Bukhari ambil sebahagian. Rezekiku diletakkan di bawah bayangan ataupun naungan lembingku. Wa ju'ilat adh-dhullah ataupun adh-dhillah was-saghar ala man khalafa amri. Kehinaan diberikan, kehinaan dan kerendahan diberikan kepada orang yang menentang ajaranku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum itu, ia termasuk di antara kaum itu. Itu hadis, lafaz tu. Lepas tu dia urah tu tak apalah tu. Hak tu kita nak. Lafaz hadis ini ada di dalam Musnad Ahmad. Lepas tu orang nak kritik Islam, guna ni, dia guna ni. Nabi SAW diutuskan sebelum kiamat dengan pedang, dengan perang, yakni dengan kekerasan lah. Agama Islam ini tersebar dengan kekerasan, dengan pedang, dengan pembunuhan, dengan tumpah darah. Begitu didakwanya. Di antara hadis dalam banyak-banyak hadis yang dipegang hak ni. Lepas tu hak ni kedudukannya setara mana? Situ dulu kena tahu. Setengah orang dia kata ada dalam Bukhari mana? Dalam Bukhari. Ni
Kita kena faham. Satu, hak ada dalam Bukhari ini, hak yang diiktiraf oleh jumhur ulama sahihnya, iaitu hadis musnadnya. Hak hadatsana bawah tu. Adapun hadis yang disebut secara ta'liq di dalam tarjamatul bab macam hak ni, secara ta'liq dan disebutkan secebis sebahagiannya, itu tak termasuk dalam hak paling sahih, tak termasuk. Mungkin dia lebih rendah lagi daripada hadis-hadis, daripada kitab-kitab yang lain. Bahkan mungkin ia dhaif. Gitu. Yang dikatakan sahih tu bukan hak ni. Tu kita kena faham tu. Setengah orang kata hak ada dalam Bukhari kat semua. Tidak gitu. Macam hak ni, dia tidak termasuk dalam hadatsana tu. Lepas tu dia sebut pula di sini wa yuzkaru an ibni Umar. Ini satu kaedah. Kalau Imam Bukhari sebutkan dengan sirah tamrid, dia panggil sirah tamrid. Apa maknanya? Ni macam ni. Wa yuzkaru, dia tidak sebut dengan sirah jazam. Jazam ni maknanya putus dengan yakin. Tidak. Tetapi disebutkan daripada Ibnu Umar dengan sirah tamrid. Yang ni dia menggunakan sirah majhul. Ini maksudnya Imam Bukhari nak isyarat kepada hak ni tidak kuat. Riwayat ini tidak kuat. Dhaif. Kalau dalam Bukhari, dalam tarjamatul bab, kalau dia sebut dengan sirah tamrid begitu, kena ingat. Boleh jadi dia dhaif, boleh jadi tidak. Tak mesti semua. Tak mesti. Ada hak sahih pun ada juga. Tetapi kebanyakannya, kalau dalam kitab-kitab lain, kalau sebut dengan sirah tamrid itu qila ka, yuzkaru ka, zukira ka. Kalau dalam kitab-kitab lain memanglah hak tu menunjukkan dhaif. Dalam kitab fiqh ke gapo ke memang jelas hak tu. Dalam Bukhari ini pun kalau sebut lagu tu maknanya begitu juga. Tapi tidak semualah, tidak semua. Hak tu kita kena selidik lah, kena selidik. Apa berkenaan dengan hak ni lagu mana? Hak ni memang tidak sahih. Memang dia dhaif. Di sini dalam hasyiah kita ni dia sebut ringkas itu. Akhrajahu Ahmad an Ibni Umar. Ahmad meriwayatkan dari mengemukakan hadis ini dari riwayat Ibnu Umar. Gitu. Hak tengah tu Imam Ahmad dia tak ada dengan Ibnu Umar. Dia tak akan meriwayatkan daripada Ibnu Umar secara langsung. Sahabat Nabi itu, dia kemudian lagi, siapa dia hak duduk tengah sanad dia tu lagu mana? Kalau kita rujuk kepada Musnad Ahmad, begini bunyinya sanad dia tu. Imam Ahmad kata qala haddatsana Muhammad bin Zaid, yakni Al-Wasiti. Qala akhbarana Ibnu Thauban. An Hassan bin Atiyah an Abi Munib Al-Jurashi an Ibni Umar. Baru sampai kepada Ibnu Umar. Itu beberapa orang itu. Iaitu yang pertamanya Imam Ahmad ambil daripada Muhammad bin Zaid. Dia ambil daripada Ibnu Thauban. Ibnu Thauban itu pula ambil daripada Hassan bin Atiyah. Dia pula ambil daripada Abi Munib Al-Jurashi. Dia pula ambil daripada Ibnu Umar. Itu sanad dia. Kita nak bahas dari segi sanad, sesuatu hadis tu kita kena tengok dari segi sanad dia dan dari segi matan dia tu, isi kandungan dia tu. Adakah tidak bercanggah dengan hadis lain? Adakah tidak bercanggah dengan Quran? Kalau bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis sahih yang lain, kita tak boleh pakai. Tak boleh dipertanggungjawabkan. Kalau nak kata ajaran Islam lagu ni, Islam memang ajar lagu ni, tak boleh kata lagu tu, tak boleh. Sebab apa? Ia tidak sahih. Baru boleh dipertanggungjawabkan kalau hadis itu sahih. Kalau tidak, kita tak boleh letak atas Islam. Tak boleh kata Islam lagu ni, tak boleh kata. Lepas tu kalau orang ikut, orang buat lagu tu, itu kesilapan dia lah, kerana dia tak faham, kerana dia tak mengaji. Gitu. Baik, kita nak tahu sekarang. Dalam banyak-banyak perawi tadi yang disebut tadi, okey belaka lah, kita kata okey belaka, tak ada gapo. Kecuali Ibnu Thauban itu. Situ duduk butirnya. Situ bermasalah. Ibnu Thauban itu namanya Abdurrahman bin Thabit bin Thauban. Ibnu Thauban. Dikaitkan dengan datuk dia Thauban. Abdurrahman bin Thabit bin Thauban. Thauban tu tuk dia, tuk pada Abdurrahman. Siapa dia ni? Kita kena rujuk kepada kitab-kitab rijal lah pula. Qala Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid. Dalam Majma'iz Zawaid, Haythami mengatakan rawahu Ahmad. Hadis ini, selepas dia mari hadis ni, dia kata rawahu Ahmad wa fihi Abdurrahman bin Thabit.
Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Dalam sanad dia tu ada Abdurrahman bin Thabit. Wathaqahu Ibn al-Madini wa ghairuhu wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu wa baqiyatu rijalihi thiqat. Gitu dia sebut. Ali Ibn al-Madini mengatakan dia, Ali Ibn al-Madini dan lain-lain mengatakan dia ni thiqah. Imam Ahmad dan lain-lain selainnya, ada lagi orang lain mengatakan dia ni adalah seorang yang dhaif. Tetapi perawi-perawi yang lain tadi adalah thiqat belaka. Itu kata Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Tapi hak ni Abdurrahman bin Thabit bin Thauban ini dipertikaikan. Ada ulama kata dia ni tak apa, ada ulama kata tak boleh dia ni. Tak molek. Sekat tu hak Al-Haythami kata dalam Majma'uz Zawaid. Abdurrahman bin Thabit bin Thauban ini kita nak tengok lagi. Orang lain kata lagu mana lagi? Imam Ahmad di tempat lain kata lagu mana lagi? Imam Ahmad kata ahadithuhu manakir. Ahadithuhu manakir. Hadis-hadisnya adalah mungkar. Hadis-hadisnya adalah mungkar. Setengah-setengah orang dia nukilkan, dia kata lahu ahadith manakir. Yang ni Abdurrahman ni ada beberapa hadis yang mungkar. Dia kata Imam Ahmad kata gitu. Tidak, Imam Ahmad tak kata gitu. Imam Ahmad kata ahadithuhu manakir. Hadis-hadisnya adalah mungkar. Yang ni keseluruhan. Kalau lahu ahadith manakir lain, ringan sikit. Kalau ahadithuhu manakir lebih berat. Ini mengikut ilmu usul hadis begitu. Kalau kata dia ada beberapa hadis mungkar, mana bukan semua, kena tengoklah hak mana hak mungkar tu. Tapi kalau kata hadis-hadisnya adalah mungkar, yang ni boleh dikatakan keseluruhannya hadis-hadisnya mungkar. Apa itu hadis mungkar? Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah bercanggah dengan perawi yang thiqah. Itulah hadis mungkar. Dengan sendirinya bila kata hadis-hadisnya mungkar, dia tu seorang perawi yang dhaif lah dengan sendirinya. Bila kata hadis-hadis dia mungkar tu maknanya dia tu orang yang dhaif lah. Pas dhaif tu bukan sekadar dia tu dhaif. Riwayat dia tu bercanggah dengan riwayat yang lebih sahih, dengan riwayat orang-orang kuat. Itu riwayat orang lagu ni dikatakan mungkar ataupun manakir. Di tempat yang lain Imam Ahmad kata walam yakun bil qawi, dia bukanlah kuat. Yahya bin Ma'in pula dan Imam Nasa'i mengatakan dia ni dhaif, tidak kuat, tidak thiqah. Itu Imam Nasa'i dan Yahya bin Ma'in berkata. Imam Zahabi menukilkan daripada Uqaili dalam kitab dia Ad-Du'afa wal Matrukin. Dia kata la yutabi'u Ibn Thauban illa man huwa dunahu aw mithluhu. Tidak menyokong riwayat Ibn Thauban ini kecuali orang yang lebih rendah daripada dia atau orang yang setaraf dengan dia. Kenapa tu? Waktu tu. Bila ulama hadis kata begitu, kadang-kadang orang dia baca gitu ya, dia tak faham benda tu. Dia guna istilah dia tu rapat jik dah tu. Kalau faham tu faham. Tidak menjadi mutabik kepada Ibn Thauban ini kecuali orang yang kurang daripada dia atau orang yang seumpama dia. Pada dia tu sendiri kan orang dhaif dah. Kalau hak kurang pada dia, dhaif lagi. Ataupun hak serupa dengan dia, dhaif juga. Yang ni mutaba'ah tu, sokongan itu tidak memberi apa-apa arti, tidak menguatkan hadis, tidak menjadikan hadis itu hujah. Kalau ada orang lain riwayat pun juga hak dia riwayat tu, orang tu pun kalau kita kaji lebih kurang dia atau kurang lagi pada dia. Dengan sebab itu dengan banyaknya turuk riwayat tidak menguatkan hadis dia tu, tidak. Dengan banyaknya jalan-jalan riwayat tadi tidak menguatkan hadis yang diriwayatkan oleh dia. Itu maknanya. Ibnul Jauzi mengatakan dia ni termasuk dalam golongan du'afa. Hafiz Ibn Hajar dalam Taqribut Tahzib mengatakan saduq yukhti'u wa rumiya bil qadar wa taghayyara bi akhirih. Dia ni saduq. Saduq ni jangan kita pakai setengah orang dia tidak faham. Dia kena mengaji suku pula tu. Ilmu usul hadis tu. Saduq ni kita tak boleh pakai mengikut lurah saja.
Kalau sadiq mengikut lurah, maknanya seorang yang sangat benar. Sirah mubalarah tu. Sadiq seorang yang benar. Saduq seorang yang sangat benar. Serupa dengan siddiq jugalah. Sirah mubalarah juga. Maknanya sangat benar. Kalau sangat benar, ini tinggi, ini kedudukan. Dah, bukan macam gitu. Saduq ini adalah satu lafaz ta'dil yang rendah. Saduq. Jangan kita pakai makna dia dari segi lurah tu, tak boleh. Ini adalah satu lafaz ta'dil, lafaz pujian terhadap seseorang, tetapi ia rendah, bukan tinggi. Kalau kata saduq tu bukan boleh menjadi hujah lagi, tak boleh buat hujah lagi. Hujah ni lebih tinggi lagi, kena ada thiqah. Kalau kata thiqah belum tentu hujah lagi. Kalau kata thiqah pun belum tentu lagi hujah. Apatah lagi kalau saduq. Saduq di bawah lagi. Saduq yukhti'u, jadi dia selalu melakukan kesilapan dalam riwayat dia. Tu. Saduq, kita pun tahu dah kedudukan saduq ni. Kalau ada orang puji pun tahapnya tahap tu saja, rendah. Yang kedua, dia ada yukhti'. Ni satu sifat yang melemahkan dia, iaitu dia selalu salah. Dalam riwayat dia selalu salah. Yang ketiga, rumiya bil qadar. Dia ni dituduh berpahaman qadari, yang ni tidak percaya kepada takdir. Tiga. Ini menyebabkan dia lemah lah kan. Seterusnya ada lagi dalam setengah kitab-kitab rijal tu disebutkan dia ni termasuk dalam khawarij juga. 4 perkara. Lepas tu wa taghayyara bi akhirih, dia ni berubah fikiran dia tu di akhir hayat dia tu, berubah, tidak tetap. Sama ada nyanyuk ke ataupun berubah lagu mana, tidak tetap. Apa riwayat dia hak dulu tu lagu mana. Kalau berubah tu maknanya dia berubah pendirian. Hak sebelum pada tu lagu mana. Berubah pendirian tu daripada hak dulu lah. Hak dulu tak boleh pakai dah lah. Kena pakai hak kemudian. Hak kemudian tu lagu mana. Satu masalah. Yang kedua, kalau kita kata taghayyara bi akhirih, dia ni nyanyuk di akhir hayat dia, nyanyuk, bermakna kita kena pastikan setiap riwayat dia tu hak orang ambil tu ketika mana. Ketika dia nyanyuk, lepas dia nyanyuk, kau sebelum dia nyanyuk. Banyak perkara lah atas dia ni saja. Hak ni hak dalam Bukhari ni adalah secebis sebahagian daripada hadis hak tadi. Tak ada hak lain. Lepas tu Imam Tahawi buat mari dalam Mushkilul Athar, buat mari perawi itu supaya kata tak adil lah. Supaya Uqaili kata tak adil lah. Tidak lebih kuat daripada dia, sama ada rendah lagi pada dia ataupun setara dengan dia. Dengan sebab itu tidak boleh dijadikan hujah. Jadi segi sanadnya hak ni tak boleh jadi hujah hak ni. Dari segi sanad. Dari segi dirayah, dari segi matannya, kalau kita tengok kepada matan dia, tak boleh pergi juga. Sebab Nabi SAW bukan diutuskan untuk menyeksa, memaksa manusia. Dalam Quran ada disebutkan, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Adakah patut engkau memaksa manusia supaya mereka tu, sehingga mereka tu jadi beriman? Jadi tak patut. Bukan lagu tu cara. Hak tu dalam ayat tu. Lepas tu la ikraha fid din, termasuk juga hak tu, tidak ada paksaan. Lepas pada tu fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh fa in aslamu faqad ihtada wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka Islam, mereka dapat petunjuk. Kalau mereka berpaling, kamu hanya bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam. Tidak perlu kita kejar dia, bunuh dia, paksa dia, letak pedang tekuk dia. Dah, tidak lagu tu. Begitulah juga kalau kita tengok ayat-ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, bukan sebagai seksa, menyeksa untuk menyeksa orang, tidak. Dia bercanggah dengan sekian banyak ayat-ayat, sama ada ayat-ayat Makki ataupun ayat-ayat Madani yang turun di Madinah hak kemudian. Banyak ayat-ayat tu yang menyebutkan hak lebih kurang tadi isi kandungan dia. Padahal hadis pun begitu juga. Dalam hadis pun begitu juga. Dalam ayat dalam surah An-Nur misalnya disebutkan, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Kalau sekiranya mereka berpaling, tanggungjawab Nabi hanya menyampaikan. Nabi hanya bertanggungjawab terhadap apa yang dipikulkan kepadanya.
Kamu bertanggungjawab terhadap apa yang dipikulkan kepada kamu. Kalau kamu taat kepadanya, tahtadu, kamu akan dapat petunjuk. Tapi kalau kamu berpaling, tanggungjawab Rasul hanyalah menyampaikan keterangan yang jelas. Itu ajaran Islam. Lepas tu kita kata, apa tak ada perang kau sama Nabi SAW dulu? Tak ada perang kau? Kan perang ada tu, banyak tu. Perang tu kerana lain, kerana orang mari perang kita. Qatilul ladzina yuqatilunakum fid din. Apa ni Allah SWT suruh perangi orang-orang yang memerangi kamu, orang yang perang dengan kita, orang yang dahagakan darah kita. Hak tu hak suruh perang. Adapun hak dia duduk molek-molek ataupun kita meretah dia duduk dalam kerajaan kita, dalam pemerintahan kita dengan agama dia, itu tidak dihalal hak tu. Sampai kepada zaman kemudian pun dalam pemerintahan Islam tidak ada paksaan agama tu, tidak dihinakan dia tu. Lepas tu orang kata jizyah bukan penghinaan. Jizyah itu bukan penghinaan, bukan merendahkan taraf dia. Jizyah itu untuk kawalan dia, untuk menjaga dia. Kena bayarlah seperti mana orang Islam kena bayar zakat. Pas cukai kena bayar juga kalau ada cukai. Pas orang kafir pun lagu tu juga. Hak ni sopa je, bukan ada paksaan, bukan ada merendahkan gapo, tak ada. Apa bila kita tengok begitu, hak perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kerana mereka nak menghancurkan orang Islam. Kerana tu. Kerana tu. Lepas tu perang dengan apa ni orang Rom dengan gapo tu, kerana mereka pun begitu juga. Dan kerana untuk menegakkan keadilan. Orang-orang di tempat tu teraniaya, di negeri masing-masing teraniaya. Mereka mengalu-alukan kedatangan Islam. Dia jatuhkan kerajaan dia. Mereka mengalu-alukan begitu. Mereka suka. Lepas tu mereka teraniaya. Tanggungjawab orang Islam, pemerintahan Islam ialah menyelamatkan orang daripada kezaliman. Tak kira orang yang dizalimi itu orang kafir sekalipun, tak kira. Kalau pemerintah dia tu sudah hadir, rakyat dia nak ke dia, tak ganggu. Pada dia pun tak seperang dengan kita, tak seperacur kita, kita tak akan ganggu dia. Tetapi kalau dia tunggu masa kita nak serang kita, jelas seperti mana orang-orang Rom tu tengok peluang, kalau lemah sikit nak mari nak serang selalu, itu orang panggil kafir harbi. Bila harbi, memang kita boleh perang. Dan dia dulu, dan kita dulu. Begitu. Adalah keadaan tu. Hak dengan orang Rom, dengan orang Parsi ke apa, pasal dia zalim kepada rakyat dia. Lepas tu dia memang nak menghancurkan kerajaan Islam. Bila kita menguasai negeri dia, kita tak boleh paksa penduduk negeri dia tu supaya memeluk agama Islam, tak boleh. Kita hanya bebaskan dia tu daripada kezaliman pemerintah dia. Seperti mana kalau dalam pemerintahan Islam, orang kafir tak boleh nak makan riba, tak boleh. Kalau dalam negeri itu orang kata Islam tapi orang kafir boleh lagi riba, orang Islam saja tak boleh. Tak tu, bukan Islam ngerti lagi tu. Apalagi kalau orang Islam pun tidak ada siapa dia menghalal, nak makan riba pun boleh, tak sih pun boleh. Pasal ada bank amalkan riba pun kita nak pergi situ pun boleh, tak sih pergi situ pun boleh. Masih ada lagi pilihan. Bukan. Sebab apa? Riba itu adalah kezaliman. Kesan kezaliman dia bukan kepada orang Islam saja, kepada orang kafir juga. Dengan sebab itu orang kafir pun tak boleh juga. Dalam sistem ekonomi Islam, riba ni bukan orang Islam saja tak boleh. Bila Islam merintah, dia haramkan riba kepada semua. Hak tu. Sebab apa? Dia melibatkan kezaliman dan keadilan. Supaya juga kalau dia pergi serang satu negeri untuk menyelamatkan orang tu daripada kezaliman pemerintah dia. Lepas tu bila dia tu sudah di bawah kita, kita tak boleh paksa dia supaya mengikut agama Islam. Riba, dia boleh ke mengamalkan riba? Tak boleh. Hak tu judi, boleh ke dia judi? Tak boleh. Sebab itu mengancam masyarakat. Dia berkait dengan apa di pemerintahan, hukum, kezaliman dan keadilan. Adapun dari segi kebebasan beragama, kebebasan cara dia, menikah cara dia, makan minum cara dia, hak tu tak apa. Hak tu kita tak ganggu, tak boleh ganggu pun. Tak boleh ganggu. Dia nak makan babi, makan lah. Dia nak minum arak, minum. Menikah cara dia, hidup budaya dia, tak ada ganggu, tak ada ganggu.
Tetapi kalau dia melakukan sesuatu yang menyebabkan kesan kezaliman dia tu pergi kepada orang lain, bukan dia saja, bukan orang kafir saja, orang Islam pun tak boleh. Macam riba, orang Islam tak boleh. Bukan orang kafir saja tak boleh. Semua tak boleh. Bunuh orang, bukan orang kafir saja tak boleh, orang Islam pun tak boleh. Curi, bukan orang kafir saja, orang Islam pun tak boleh. Hak tu serupa. Ni banyak kan orang tak faham benda begini. Dia jadi celaru. Bila Islam naik, dia tidak ada paksaan. Dalam agama tu tidak ada. Nak beramal cara dia, lah gila. Nak bangunkan rumah berhala dia, lah gila. Tidak ada gangguan. Itulah kebebasan beragama dalam Islam. Lepas tu hak ni kalau paling tinggi kita nak terima, paling tinggi kita katalah, biarlah waktu kot ni tak apa. Memang Nabi SAW ada perang. Pas rezeki Nabi SAW duduk di bawah lembing dia tu. Ini kerana keadaan sudah menjadikan begitu. Udah bila perang, memanglah wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Sebahagian daripada harta rampasan perang itu adalah hak Allah dan hak Rasul. Memanglah. Tapi adakah dia mula perang? Tak. Dia tidak mula, dia tidak ganggu orang. Tapi bila orang ganggu, bila dah perang, hasil itu memang boleh. Kalau kita nak pakai pun sekadar tu. Bukan maknanya orang tak ada pasal-pasal duduk molek-molek dia pergi nak ganggu. Tak ada lagu tu. Lepas tu kalau orang kata hadis ni tidak sahih. Bila tidak sahih, dia tidak padan nak lawan ayat Quran, nak lawan hadis-hadis yang lain yang banyak lagi, tu tak padan. Lepas tu nak menyalahkan Islam, nak mempertanggungjawabkan Islam kerana hadis-hadis seperti ini tak boleh. Barulah boleh kita kata ajaran Islam lagu ni kalau hak tu hak sahih. Ni ulama-ulama kita pun tidak terima sebagai sahih. Lepas tu kalau kita tengok dalam kenyataannya, adakah Nabi SAW ni paksa orang supaya ikut agama Islam? Lepas tu dia hinakan, dia rendahkan orang yang duduk di bawah pemerintahan dia, orang kafir. Adakah begitu? Tidak begitu. Ini bermakna bercanggah dengan perbuatan Nabi SAW. Begitu juga zaman Khulafaur Rasyidin dan zaman kemudian lagi. Adakah mereka biarkan orang-orang kafir dalam pemerintahan Islam itu? Tidak. Bahkan Nabi SAW kata, sesiapa yang menzalimi orang kafir zimmi, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Akulah akan menjadi pembelanya di hari kiamat nanti. Aku menjadi pembelanya di hari kiamat nanti. Kalau orang buat nyaya, buat zalim kepada orang kafir zimmi. Kafir zimmi apa makna? Dia terima hukum Islam, pemerintahan Islam. Dia terima tu. Tidak mesti dia beragama Islam. Kalau tidak, tak ada lah kafir zimmi tu. Ni kafir zimmi semua tahu ada. Kalau paksa, tak ada lah kafir tu. Ni dah, ni ada. Agak panjang sikit jelaskan di situ sebab hak ni ada dalam Bukhari. Setengah-setengah orang yang tidak faham, dia kata hak ni. Ni. Hadis ni ada dalam Bukhari, maka sahih lah. Tidak begitu. Tidak semestinya begitu. Lepas tu hak orientalis, pok-pok missionary yang duduk kritik Islam berdasarkan hadis ni tak kena lah. Tak kena. Tak betul, itu bercanggah dengan kenyataan. Lepas tu dia amarilah. Dalam hadis ni sudah berapa kali dah kita jumpa ni, hadis Abu Qatadah pergi tangkap himar ataupun kaldai hutan ni, sudah banyak kali dah berjumpa. Cuma dia nak ayat dalam ni, dia ada lembing. Dia minta kawan-kawan dia tu bagi lembing kepada dia, tak sebui. Tu ya makna guna lembing lah. Tu dia nak ayatnya. Lembing ni orang guna sebagai senjata. Sebab itu sesuai dalam bab jihad ni, lembing itu digunakan sebagai senjata untuk berburu ataupun untuk perang. Orang guna lembing. Itu dia naknya. Lepas hak lain tu sudah beberapa kali dah kita jelaskan. Ini bab apa yang disebutkan tentang, apa yang dikatakan tentang baju Nabi SAW, baju besi, wal qamis, dan baju dalam perang. Dia nak cerita baju Nabi SAW dalam perang lagu mana. Dia nak ayatnya baju dalam perang ni biar sesuai dengan nak perang lah. Sesuai dengan nak perang. Takkanlah kita pakai baju nak pergi perang sebab nak pergi ngelah, kita kata. Sebab nak pergi tempat bawah. Takkanlah pakai baju lagu tu. Apa nak tahu lah baju lagu mana. Padahal kata Nabi SAW ni orang paling berani. Kiranya orang berani ni tubik dengan begitu, dada terbuka begitu. Begitukah? Tak. Nabi SAW pakai baju besi.
Dia nak rakyat dalam perang, dia sesuai. Dalam keadaan tidak perang, pakai awak dia baju besi. Pada Nabi SAW orang yang paling bertawakal kepada Allah SWT, orang yang paling berani. Tetapi Nabi SAW nak ajar kepada kita berani pun dia kena cerdik, jangan berani tak cerdik. Yang keduanya tawakal. Tawakal pun kena cara dia. Bukan tawakal ni mendedahkan diri kepada bahaya. Itulah ajaran Nabi SAW. Kalau dia ni setara orang berani, setara dia ni cukup lengkap untuk keselamatan diri dia tu, kita lebih-lebih lagi lah kena buat persiapan itu. Gitu dia nak rakyatnya. Baju besi Nabi SAW. Lepas tu dia kata, Nabi SAW bersabda, adapun Khalid, dia telah mewakafkan baju-baju besinya untuk jalan Allah, yakni untuk jihad. Pak Khalid ni siapa dia? Kita tahu dah. Dia ni diberi gelaran sebagai Saifullah. Saifullah. Khalid ni orang berani. Berani tu, tubuh dia ni penuh dengan luka-luka tu, bekas perang saja. Tak ada kosong. Lepas apa dia kena belakang. Akhir sekali mati di atas tempat tidur dia juga, atas lembek dia. Waktu dia sedih tu dia jerit. Sebab apa orang kata jerit? Pasal dia kira dia perang kim hari sana sini, perang tak berhenti tu, kira nak mati syahid lah. Kalau mati syahid akhirnya dok. Kalau orang tu tidak nasib dia ni, takdir dia tidak mati syahid, tidak mati di medan perang, tak mati, pergi perang banyak kali pun. Sebab sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam macam Khalid ni. Nak rayaknya Khalid ni, dia nak rayak sini. Khalid ni orang berani, orang hebat, pahlawan besar. Dia pun ada baju besi juga. Hak tu nak rayaknya. Bukan bermakna berani ni pergi dengan membabi buta begitu. Bukan begitu. Berani pun kena ada persiapan juga. Jangan kita kata, dah berani apa pergi dengan baju besi. Tidak begitu. Tak boleh lagu tu. Bukan ajaran Islam lagu tu. Setara Khalid ini, dia ada baju besi. Akhirnya dia wakafkan baju besi. Kok mana-mana pun dia ada lah baju besi orang buat ke dia. Orang tidak pakai ketika biasa. Ni baju besi, nak pergi perang baru pakai. Anak ayahnya Khalid pun pakai juga baju besi. Lepas tu dah pakai baju besi tu, luka lagu mana? Ada ketika tak pakai, dah tak ada, kerana kurang ke, kerana apa ke. Ataupun baju besi punya ada juga lubang-lubang dia tu main banyak. Anak panah ke apa tu, dia kena juga. Baiklah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW dalam kubah dia pada hari Badar duduk berdoa, ya Allah, aku memohon darimu janjimu dan garantimu, wa'ad engkau ataupun jaminan engkau bahawa engkau akan menyiarkan Islam ini. Kalau engkau mahu yani agama ini, orang-orang mukmin ini binasa, mati belaka pun boleh. Kalau engkau mahu, engkau tidak akan disembah lagi selepas hari ini pun boleh. Mana kira-kiranya kalau hak ni mati, tak ada dah hak lain. Tak ada dah hak lain. Hak ni orang kuat-kuat belakang. Kalau hak ni mati, orang Islam ni hak kuat-kuat tak ada dah. Boleh jadi hak lain tu kena jadi hamba abdi. Kalau ada pun akan dipaksa supaya tinggalkan agama Islam. Apalagi kalau Nabi SAW sendiri itu mati, boleh jadi belakang. Siapa begitu nak ayatnya 313 orang. Kalau hak ni mati, ya Allah, tak ada lah. Mana kalau kamu nak engkau tidak disembah lagi selepas hari ni, mana kira-kiranya tak usah tolong hari ni, tak usah tolong lah hari ni. Kalau bila engkau tak tolong, bila kalah mati, tak ada. Hak ni hak kuat, hak lain-lain tu anak buah saja. Anak buah tu boleh diperintah oleh orang. Abu Bakar pun pegang tangan Nabi SAW. Bila Nabi SAW doa bersungguh-sungguh begitu, dia kata, hasbuka ya Rasulullah, cukuplah wahai Rasulullah, engkau telah minta dengan bersungguh-sungguh sekali daripada Tuhanmu. Pada ketika Nabi SAW doa tadi, dia pakai baju besi. Tu nak ayatnya, dia pakai baju besi. Nabi SAW pakai baju besi nak keluar pergi perang. Hak dia nak sininya, Nabi SAW dalam baju besi dia.
Apa sekali kita tengok, nampak macam Sayyidina Abu Bakar ni lebih kemah lagi daripada Nabi SAW. Nabi sampai terketar-ketar gitu, doa gitu. Sayyidina Abu Bakar yang pegang tangan dia, menenangkan dia. Sayyidina Abu Bakar seseorang yang tenang sebelum pada tu. Lagu mana? Nampak lebih Sayyidina Abu Bakar ni kuat mana? Bukan begitu. Nak ayatnya, Nabi SAW tengok pada sahabat-sahabat dia ni, memanglah berharap kepada Allah SWT, tawakal kepada Allah SWT tu memanglah begitu. Tetapi masing-masing tu bimbang juga, ada kebimbangan juga. Kebimbangan juga, keresahan tu ada juga. Macam mana kita sedikit pokok dia ramah, pas lagu ni, keadaan kita ni dalam keadaan senjata, apa tidak cukup, bagaimana? Nabi SAW doa tu nak suruh kuat sahabat-sahabat dia, termasuklah Sayyidina Abu Bakar. Mana sebelum tu, bila Nabi SAW doa tu, Allah SWT makbul. Bila makbul tu, Sayyidina Abu Bakar pun jadi kuat. Bila Sayyidina Abu Bakar kuat, Sayyidina Abu Bakar pun pegang tangan dia. Kata begitu, Nabi SAW pun ingat bahawa Allah SWT sudah terima dah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar ni hak dulu kurang pada dia lagi, lemah, tidak semangat, tidak bersemangat benar lah. Adalah sedikit kebimbangan tu. Bila dia pegang tangan tu, menunjukkan dia ni sudah penuh dah dengan semangat, dengan keyakinan. Ini adalah tanda bahawa Allah SWT telah terima doa dia. Gitu. Bukan makna Sayyidina Abu Bakar tu daripada awal lagi lebih kuat, tidak gitu. Itu satu cara untuk menyelesaikan kemuskilan yang timbul itu. Yang keduanya, ada juga ulama yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar pegang begitu tu, pegang tangan Nabi SAW, dia takut azab ni akan menimpa kepada semua. Bila Nabi SAW minta begitu, azab tu akan menimpa kepada semua. Kadang-kadang azab ni bila dia menimpa orang hak molek-molek pun kena juga. Katakanlah Allah SWT mari ke bumi lah, kita kata di suatu tempat, hak sebenarnya orang-orang hak jahat tu hak naknya, tapi orang hak baik ada situ pun kena juga. Jadi dia minta pegang tangan Nabi SAW tu, tak sah lebih-lebih lagi, cukup dah tu, sekadar tu. Untuk nak Allah SWT hukum orang kafir tu padan setakat tu. Takut kalau banyak sangat mari azab tu dalam keadaan besar-besaran, melimpah kena pas kita. Maknanya begitulah kira-kiranya. Itu pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang pertama tadi lebih kemah lah, lebih sesuai. Bila begitu Nabi SAW pun keluar sambil dia baca ayat ini, menunjukkan keyakinan dia lah kepada pertolongan Allah SWT selepas itu. Sayuhzamul jam'u. Jadi dia kata dulu lagi, sebelum perang lagi, bahawa puak-puak tu, kumpulan orang kafir tu akan kalah, akan dikalahkan. Wa yuwalluna ad-dubur, dan mereka akan berpaling, lari, cabut lari, paling belakang. Balis sa'atu maw'iduhum, bahkan kiamatlah temu janji mereka. Temu janji mereka hak sebenarnya ialah kiamat. Hak ni bukan lagi kalau mereka mati kena bunuh kau kena apa dalam perang ni, saya sedar hak tu, tapi tidak berat lagi. Hak berat laginya iaitu di kiamat, pada hari kiamat itu. Wasa'atu adha wa amar, itu lebih dahsyat lagi, lebih teruk lagi azab yang akan menimpa mereka, dan lebih pahit lagi. Pas ni semua ni perang apa ni, demo tu dulu yang nak perangnya. Puak-puak dia tu memang nak peracurkan Islam, nak bunuh orang Islam. Berapa lama dah Nabi SAW duduk di Mekah, kena buat nyaya, kena seksa kepada puak-puak kafir ni selama mana. Selepas pergi ke Madinah tu, puak-puak dia macam-macam lagi helah cara minta Nabi SAW hantar orang pergi mengajarlah puak-puak dia. Dia pura-pura Islam, lepas tu dia bunuh sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu perbuatan mereka. Dia pakat dengan puak-puak Yahudi ke apa, suruh hancurkan Yahudi yang duduk di Madinah tu, berontak kot dalam, lepas tu dia serang daripada luar. Itu yang dibuat. Bagaimana Nabi SAW tidak perang? Hak itulah dalam Quran disebutkan, udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dibenarkan kepada orang-orang yang diperangi. Orang yang diperangi itu siapa? Orang-orang Islam lah, kerana mereka telah dizalimi. Siapa begitu sekali lari, sudah keluar negeri, tinggal tanah air pun pergi nak peracur lagi, tidak zalim ke macam tu? Padahal tanah air dia juga, Mekah tu, pergi lari negeri orang tu pun hambat lagi. Inilah zalim. Allah SWT pun benarkan, udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Dibenarkan orang-orang yang diperangi. Cuba tengok ayat tu.
bukan Islam yang mulakan perang, tetapi mereka diperangi, lalu diizinkan mereka untuk mempertahankan diri. Begitu asal perang ni. Bukan asal perang ini dicetuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang suka damai semua, suka aman semua. Tetapi puak-puak dia yang nak buat kacau. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan baju besi dia tu tergadai. Nak ayatnya baju besi dia tu ada sampai ke mati. Ada. Baju besi dia. Ini baju besi ni orang guna untuk perang lah. Hak tu naknya. Lepas tu hak lain-lain pun lagu tu lah. Lepas tu perbandingan orang bakhil dan orang yang suka bersedekah. Perbandingan. Supaya orang pakai baju besi. Baju besi ni dia payah lah. Nak bergerak pun payah. Kena-kena tu ketak baju besi. Dia nak ayatnya di sini. Ini cerita lain. Dalam bab kitab zakat dulu sudah jumpa dah. Banyak kali dah juga jumpa ni. Apa yang dia nak ceritanya? Jubbatan min hadid. Jubah besi. Jubah besi ni orang buat ke dia? Orang buat perang lah. Gitu tu nak ayat. Sesuai dalam bab jihad ini. Ada pun hal lain-lain tu kita sudah jumpa dah banyak kali dah. Babul jubbati fis safar wal hadar. Ini bab jubah dalam perjalanan dan dalam perang. Pakai jubah boleh kah? Boleh. Dia nak ayatnya. Boleh. Terutama dalam perjalanan, bukan ketika perang betul tu. Pakai jubah, baju labuh boleh, asalkan tidak menghalang kita. Pakai kain, orang sampai dulu perang pakai kain. Pakai kain boleh, asalkan tidak menghalang kita untuk berperang, tidak mengganggu kecergasan kita. Bolehlah nak pakai hak tu. Apalagi kalau dalam perjalanan untuk perang tu, tengah-tengah jalan ke apa tu, boleh pakai hak tu. Lepas tu dia sebutlah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk hajat dia, qada hajat. Lepas tu dia pun datang, saya sambut dia dengan bawa air sebagai khidmat kepada dia lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil air semaya. Dan dia pada ketika tu dia pakai jubah syamiyah. Jubah syamiyah, dia pakai jubah. Ini peristiwa ni dalam perang juga ni, dalam perjalanan perang. Pakai jubah tak apa. Pak kita kata, pakai jubah jadi sepik lah. Gebah-gebah kita kata baju tu tak sedap nak perang. Hak pandai belakang. Orang Cina zaman dulu pakai baju labuh juga. Perang bukan main hebat. Pakai jubah juga. Perang bukan main hebat. Hebat perang ni kerana pandai, bukan kerana pakai apa-apa. Kalau pakai hak kemah pun, kalau tak pandai tak jadi juga, lambat juga, betak juga. Tetapi yang sebaik-baiknya ialah pakaian yang memudahkan kita bergerak lah. Jangan menghalang kita, mengganggu kita. Babul harir fil harb. Ini bab sutera dalam perang. Pakai sutera, pakaian daripada sutera, boleh ke tidak? Imam Bukhari nak ayat boleh lah. Terutama kalau di sini dia kata Abdurrahman bin Auf dan Zubair dibenarkan pakai baju sutera kerana gatal, kerana mereka mengalami gatal. Kerana gatal, bukan dibenarkan untuk pergi perang ni. Imam Bukhari nak ayat ada dalam riwayat yang lain, iaitu riwayat Hafsah lagi tu. Fa arkhasa lahum fil harir. Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan untuk mereka berdua pakai ni kain sutera ni. Saya tengok, kata Anas, mereka berdua pakai ni dalam perang, dalam satu perang. Nak ayat ni perang ada ni. Pas perang pun nama ni buat tadi dia gatal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bui dia pakai tu. Imam Bukhari nak ayat kalau gatal, kerana gatal dibenarkan. Kalau kerana perang, kalau kerana sebab-sebab perang menyebabkan lebih menyelamatkan diri kita dengan pakai apa ni baju tu, baju kain sutera tu, sebab senjata pun jadi licin maknanya lebih menyelamatkan diri lah. Ataupun kerana sebab-sebab lain lebih menggerungkan orang kafir, tengok sinar-sinar pakai ataupun hebat, nampak hebat. Kerana apa sebab pun untuk perang ni, perang tu lebih penting lagi, lebih besar lagi.
Kalau kerana gatal tu boleh dah pakai. Kalau kerana perang, apa-apa sebab lah, lebih-lebih lagi lah boleh. Imam Bukhari nak ayat begitu, lebih-lebih lagi boleh. Dengan sebab itu, orang-orang tua-tua, Nabi SAW suruh pakai apa ni, inai, pakai khidab, biar jadi supaya orang muda. Rambut orang putih tu dia suruh pakai, biar jadi supaya orang muda, biar jadi hitam, biar jadi merah. Hak mana rambut merah tu, comolah inai hak merah. Hak mana rambut hitam tu, biar sesuai dengan dia, biar nampak muda. Apa sebab? Sebab orang muda ni gagah. Itu pun satu cara untuk menggerunkan musuh juga. Untuk menggerunkan musuh ni banyak caranya. Di antaranya dalam bentuk pakaian tadilah. Apa perang ni boleh jadi perang tu dalam medan perang betul. Boleh jadi perang tu perang saraf. Perang saraf orang panggil. Atau perang dingin. Macam-macam perang ni pula. Dengan orang kafir tu. Dengan sebab itu Sayyidina Muawiyah dia pakai baju yang kemah-kemah. Pakai baju yang kemah-kemah. Bila Sayyidina Umar jumpa dengan dia, Sayyidina Umar kata, "Mana pakai lagu ni?" Pakai pakaian supaya raja-raja. Dia kata, "Saya duduk di sini lain. Kami berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Mereka tengok kepada kita ni. Kalau kita pakai yang bodoh, yang buruk, dia nampak lekeh. Kita ni miskin, kita ni lemah, kita ni hina. Tapi kalau kita pakai yang kemah-kemah, dia akan berasa gerung terhadap kita." Itu pun satu bentuk perang juga. Sayyidina Umar pun kata, kalau lagu tu tak apalah. Kalau lagu tu tak apalah. Begitulah cara dalam menghadapi musuh ni. Nabi Sulaiman, bila Balqis tu pergi jumpa dengan dia kan, Balqis tu padahal raja besar dah, hebat dah, kaya dah. Mari itu dia sambut tu lagu mana? Dia sambut tu, dia buat apa ni, balai dia tu berolak macam air cermin, daripada cermin berolak air tu, dia kamak ke air, dia angkat. Itu pun satu bentuk cara nak melemahkan orang juga tu, nak menggerunkan musuh juga tu. Nak rakyat orang Islam tidak kurang daripada orang kafir. Orang Islam boleh buat lebih lagi daripada tu. Nak rakyatnya tak apa kalau dengan maksud itu. Bab ma yuzkaru fi sikin, ini bab apa yang disebutkan tentang pisau. Faham ni dalam bab semaya dulu sudah ada dah. Nabi SAW makan daging itu, dia iris dengan pisau. Dia iris dengan pisau. Pada tu bila sampai masa semaya, dia pun tinggalkan tu, pergi, tak ambil air semaya. Dia nak ayatnya, setengah ulama pegang, sebab ada hadis-hadisnya, suruh ambil air semaya kalau makan sesuatu yang dimasak dengan api ni, suruh ambil air semaya. Pahak ni kena api lah ni, sebab daging itu dibakar. Tapi Nabi SAW tidak ambil air semaya. Lu dalam bab ambil air semaya, dalam bab semaya tu. Tapi sini Imam Bukhari buat bagi buat apa? Apa ni? Dia nak ayat pisau itu alat orang buat guna untuk perang juga. Tu bukan orang buat iri daging saja, buat makan saja pisau ni. Pisau ni digunakan dalam perang pun orang guna juga. Askar kalau ada bedil, ada gapo pun, ada senapan, ada bom pun, pisau dia kena ada juga. Duduk pinggang dia, duduk betih dia, kau ikutlah. Dia kena ada juga tu perlu juga tu. Imam Bukhari nak ayat, apa-apa yang diperlukan dalam perang perlu disediakanlah sesuai dengan zaman, sesuai dengan keadaan. Perlu pisau, pisau kena ada. Lembing, lembing kena ada. Baju besi kena ada. Hak zaman tu. Hak tu. Begitu juga kita di zaman kita ni, ataupun bila-bila pun apa yang sesuai dan apa yang diperlukan pada zaman itu untuk mempertahankan diri, untuk digunakan sebagai senjata untuk menyerang musuh, apa yang diperlukan kita kena siapkan. Itu yang dimaksudkan di sini. Bab ma qila fi qitalir rum, ini bab menyatakan apa yang disebutkan tentang perang dengan orang Rum. Nampaknya sekat tu. Wallahu a'lam.